Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Rizwan bin Afizal. Umur saya 20 tahun. Saya berada Fakulti FPTB dan pengalaman bermain kompang hanya semasa sekolah rendah. Assalamualaikum, nama saya Wan Muhammad Idlan Yunis bin Mazlan. Umur saya 22 tahun. Saya berasal daripada Fakulti FK. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua, nama diberi Muhammad Safi bin Azri, berumur 23 tahun. Saya adalah pelajar pada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational dalam jurusan Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Pengalaman bermain kompang, saya pernah hanya bermain di waktu sekolah rendah sahaja. Sekarang saya cuba untuk menggiat kembali dari bidang seni kompang supaya bidang ini diketahui kembali oleh orang ramai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Akmal bin Khalid. Saya daripada Fakulti FPTB dan saya berumur 21 tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afziuddin bin Isa. Saya umur 22 tahun, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Aluminium. Pengalaman bermain kompang setakat ini belum pernah, tapi saya amat berminat untuk mempelajari seni budaya kompang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang tokoh yang pertama. Beliau ialah Encik Muhammad Nizam bin Talib, berusia 50 tahun. Beliau telah menceburui bidang kompang sejak tahun 1998. Beliau telah mencapai pencapaian sepanjang karier beliau, mendapat Johan dan Naib Johan seperti di peringkat adun, daerah, negeri, kebangsaan, nusantara dan antarabangsa. Menurut beliau, kompang berasal daripada Timur Tengah. Kompang juga mula tersebar melalui pedagang-pedagang yang berdagang di pelabuhan terkenal di Tanah Melayu, terutamanya di Selat Melaka. Ia amat memberi impak dan satu paradigma yang tinggi terhadap kebudayaan kompang, termasuk di daerah Batu Pahat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nizam bin Talib, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Dilahirkan pada tarikh 15 hari bulan 8 1971 dan sudah berumah tangga dan mempunyai 4 orang cahaya mata, 8 orang adik-beradik dalam keluarga. Dan sekarang ini saya menginap di Kampung Parit Ismail, Jalan Parit Jalin, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dan sekarang ni saya bertugas sebagai tenaga pengajar Core Kurikulum Kompang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, dan juga sebagai aktivis kesenian kebudayaan daerah Batu Pahat, di bawah Majlis Kebudayaan Daerah, Majlis Kebudayaan Negeri dan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Johor, dan juga di bawah Yayasan Warisan Johor. Pembabit saya dalam kesenian muzik kompang ini adalah pada tahun 2004 sehinggalah sekarang ini 2020, yang mana seawal umur saya 6 tahun saya sudah boleh bermain alat muzik gendang berkulit ataupun membranofon di bawah didikan almarhum ayahanda saya
Talib bin Ahmad, yang mana beliau juga adalah sebagai seorang aktivis kesenian dan kebudayaan, muzik ghazal di daerah Batu Pahat, Johor, dan juga beliau adalah seorang penggiat kesenian ghazal yang begitu aktif, yang mana lagu-lagu almarhum ayahanda saya yang pernah popular satu ketika dulu sehingga sekarang, iaitu yang bertajuk lagu Penawar Rindu. Jadi di situlah kesinambungan seni yang saya bawa sehingga sekarang, yang mana alat muzik yang begitu sinonim bagi saya adalah alat muzik gendang berkulit dalam muzik ghazal, zapin, joget, inang dan juga kompang. Dan ianya adalah juga menjadi satu kemestian untuk saya teruskan bagi generasi pewaris yang dapat dilegasikan agar ianya berkesinambungan dan agar diwarisi terus menerus. Dan satu usaha yang cukup murni yang dibuat oleh Universiti Tun Usaha Malaysia dalam kesenian muzik kompang, yang mana ianya diadakan setiap tahun atau setiap sem bagi yang mana ianya berlangsung ataupun sehinggalah tahun 2020 sekitar 30 pasukan yang pernah saya kongsikan daripada segi teknik paluan, daripada segi jenis paluan, daripada segi teknik persembahan pentas dan pertandingan. Jadi dari tahun 2003 sehinggalah 2020 ini, pasukan-pasukan yang pernah berkongsi teknik-teknik paluan kesenian muzik kompang ini juga pernah mendapat tempat di dalam pertandingan yang pernah mereka sertai pada sekitar tahun 2003 hingga 2020, yang mana kumpulan-kumpulan yang telah saya kongsikan teknik-teknik asas-asas paluan, cara penyampaian, cara persembahan, pernah meraih tempat pertama di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah dan peringkat DUN. Dan ada juga yang dapat sehingga ke peringkat internasional, dan lebih-lebih lagi di bawah Universiti Tun Usaha sendiri pernah memenangi tempat kedua di peringkat kebangsaan dan juga diberi penghormatan untuk melaksanakan perarakan penutupan pra Olimpik di Osaka, Jepun. Jadi di sini pencapaian yang dapat diraih oleh pasukan-pasukan yang pernah berkongsi dari segi teknik, paluan, persembahan dan sebagainya memang cukup manis. Pengalaman-pengalaman yang pernah mereka raih. Akan tapi ada juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh saya sendiri daripada konsep untuk meneruskan teknik pembelajaran, cara penyampaian, cara paluan dan beberapa teknik yang lain dalam memastikan warisan ini akan terus berkesinambungan agar ia dapat diwarisi oleh generasi-generasi seterusnya. Jadi kekangan yang memungkinkan cabaran itu adalah daripada persekitaran, daripada generasi itu sendiri, yang mana di sini perlulah ada peningkatan
daripada segi kebersamaan untuk meneruskan kesenian yang ada, lebih-lebih lagi pada kesenian muzik kompang bagi satu generasi ke generasi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Rizwan bin Rafizal dan saya akan menerangkan tentang biodata tokoh kita yang kedua. Okey, siapakah beliau? Beliau merupakan Mahaguru Ramli bin Dawan ataupun Mahaguru Dawang. Beliau merupakan pengasas kepada seni pukulan dan zikir esah. Okey, kita pergi kepada asal-usul pukulan dan seni zikir esah. Kang Munaji bin Muhammad dan Kang Jasman bin Abdul Rahman yang berasal daripada Bentam, Indonesia, membawa ilmu pukulan seni silat esah ke Singapura. Maka datanglah Mahaguru Ramli dari Melaka untuk belajar ilmu tersebut. Setelah tamat berguru, beliau kembali ke Melaka untuk mengembangkan ilmunya. Tetapi, beberapa pukulan dan telah digubah bersesuaian dengan zikir tradisi dan zikir yang dipetik daripada kitab Diwanul Hadwah. Dan gubahan beliau dinamakan sebagai pukulan dan zikir esah. Oh ya, esah bermakna setia dan suci hati. Okey, sekian dari saya. Okey, sekarang saya akan membentangkan tokoh legenda kompang yang bernama Encik Nordin bin Kasnan. Encik Nordin bin Kasnan berasal daripada Batu Pahat, Johor. Beliau menetap di Kampung Pesarai Benteng Kiri, Batu Pahat. Beliau berpengalaman dalam kesenian muzik kompang seawal tahun 1998. Beliau menjadi pengurusi pasukan kompang Gema Pusaka dan warisan permata dari tahun 2009 hinggalah sekarang. Pengalaman manis yang beliau dan pasukan pernah lalui adalah menjuarai pertandingan daerah, negeri, kebangsaan dan Nusantara sebanyak 5 tahun berturut-turut. Dan juga pengalaman pahit yang pernah beliau dan pasukan lalui adalah berdepan dengan situasi pembubaran AJK tertinggi persatuan kerana ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya dilampirkan video termobile bersama beliau. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya beberapa perkara lah untuk berkenaan dengan kesenian muzik kompang ni, daripada segi penumbuhan Persatuan Kompang, nama Persatuan Kompang dan aktiviti-aktiviti lah yang pernah berlangsung ataupun berjalan di bawah pimpinan Encik Nordin bin Kasnan bersama ahli-ahli pasukan kompang yang ada ni, untuk dijadikan sebagai satu perbualan, wawancara sebagai tokoh di kesenian muzik kompang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Nizam sebagai salah seorang tenaga pengajar yang begitu dedikasi dalam daerah Batu Pahat sini. Ya. Jadi alhamdulillah bermulanya penumbuhan Persatuan Kompang yang dinamakan Gema Pusaka. Ya. Gema Pusaka, Gema Warisan Pusaka ataupun macam mana kita okay. Gema semula nanti kalau alumbunya Gema Warisan Pusaka yang diterajui oleh masa itu Pak Deris, ya, bermula tahun 2011 sehingga sekarang ni lah. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana beberapa peristiwa yang memang tidak dapat dielakkan, maka sedikit pengalaman pahit telah pun dilalui semasa itu, iaitu pertukaran urusan lah, ya. Pertukaran urusan. Jadi di situ bermulalah kita menimba balik semula, ya, hazanah serta pakaian ragam, ya, memulakan dengan cara yang baru, ya, segalanya yang barulah, ya. Jadi selepas
peristiwa yang sebegitu kita telah pun permulaannya dalam 6 bulan yang pertama, kita telah ada memasuki pertandingan peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur masa itu. Itu kira pengalaman manis lah. Pengalaman manis. Jadi apabila juru acara mengatakan kita daripada selatan telah dinobatkan sebagai Johan peringkat kebangsaan masa itu, terus kembali membawa semangat juang yang lebih tinggi lah untuk anak-anak dalam kumpulan ni. Pada tahun 2012 tu jugalah Cikgu Nizam telah mengadakan satu taklimat khas kepada pewaris-pewaris yang ada dalam kumpulan ni sebagai pewarisnya, bahawa peringkat terbuka kebangsaan akan ditempuh sekali lagi, di mana Batu Pahat menjadi tuan rumah pada pertandingan tersebut. Alhamdulillah dengan gerak kerja tungkus lumus tenaga mengajar Cikgu Nizam, kami daripada warisan pusaka Benteng Kiri ini amat berterima kasih banyak kerana memang Cikgu Nizam lah salah seorang yang memang tidak mengenal jemu untuk mendidik anak-anak bangsa ini mengenai budaya yang memang telah diterapkan dalam untuk mewarisi generasi-generasi yang seterusnya. Jadi kejayaan-kejayaan yang selainnya maksudnya daripada kebangsaan, kemudian terbuka kebangsaan, mana ada yang mungkin selepas tu dikecapi oleh kumpulan di bawah Cik Nordin ni, yang lebih daripada 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 contohnya, kejayaan itu ditempa dengan dengan jayanya bersama-sama anak-anak seni yang ada di bawah naungan kawasan tempat Cik Nordin Mekasan. Sebenarnya untuk membawa anak-anak ni ke peringkat yang lebih tinggi ataupun mempertahankan kejuaraan dalam kejohanan contohnya maknanya, jadi sebenarnya bukan mudah kerana apa yang Cikgu Nizam sendiri telah jelaskan bahawa kalau seandainya 150% ni mencukupi contohnya ni, sebenarnya masih tidak mencukupi, maknanya kena 200 lebih peratus untuk kita bertekad memperbaiki segala kesilapan, kesalahan contohnya daripada segi pukulan, toda dan segalanya lah contohnya. Jadi pukulan yang memang telah pun Cikgu Nizam sendiri aturkan daripada menyelalu, menyelingkah, menyelang dan sebagainya. Ada beberapa lagi sebenarnya. Jadi saya kurang faham lah. Cikgu Nizam yang lebih faham daripada segi banyak rentak pukulan tadi ni. Itulah yang membuahkan hasil. Maknanya kelainan daripada kumpulan-kumpulan yang lain, sehingga daripada utara tanah air, Perak, Gema, Paluan Datuk, Sagor, contohnya maknanya itu pun ialah kita tidak mengadili, oleh kerana yang mengadili itu adalah orang yang memang ada kelayakan dalam pukulan dan kesenian kompang tadi ini, memang diakui lah pukulan yang telah Cikgu Nizam terapkan tadi ini memang menepati, kata orang tu kalau dalam piawaian tu menepati piawaian lah, gitulah dia. Jadi akhir sekali pesanan Cik Nordin pada generasi pewaris supaya legasi kesenian muzik kompang ini agar terus
berlangsung terus diwarisi, ibarat kata tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Semoga ianya dapat mewarnai kesenian yang ada di negeri Johor khususnya dan di negara kita Malaysia. Amin. Jadi ginilah, apapun segala perjuangan memang kena teruskan. Apapun cabaran sentiasa ada di sekeliling kita. Jadi maknanya yang paling penting sekali adalah iktikad yang telah Cikgu Nizam terapkan pada anak-anak remaja kita supaya dia tidak terlengah di suasana, kata orang tu dia lupa dengan budaya, lupa dengan kesopanan, lupa dengan menghormati orang tua, rakan sebaya dan sebagainya. Jadi salah satu daripada aktiviti latihan kompang dan segalanya, Cikgu Nizam biasanya telah menerapkan sedikit tazkirah, dapat membantu anak-anak muda remaja ini semoga tidak terjebak dengan anasir-anasir yang memang tidak diingini. Maklumlah sekarang ni dengan keadaan rempit, gejala dadahnya, jadi alhamdulillah dengan sedemikian rupanya sedikit sebanyak dapat membantu generasi pewaris ini lebih cenderung kepada segala kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Encik Nadine atas ulasan yang Encik memberikan. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita ni akan ada kesinambungannya untuk terus diwarisi kesenian muzik kompang ini sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan impak tokoh-tokoh terhadap perkembangan kompang. Yang pertama ialah menambahkan pengetahuan generasi baru tentang alat muzik tradisional, kerana pada zaman kini ramai generasi tidak mengenal alatan muzik tradisional kerana mereka diberikan alat muzik yang serba baru, canggih, sampai tidak kenal apa itu alat muzik tradisional. Dan impak-impak tokoh ni juga mampu memberi pengetahuan kepada generasi baru tentang alat-alat muzik tradisional yang berada di Malaysia. Baiklah, seterusnya yang nombor 2 adalah memartabatkan muzik kompang ke peringkat yang tinggi. Seperti pada zaman kini, pertandingan-pertandingan berkaitan dengan muzik-muzik tradisional telah tumbuh bagaikan cendawan kerana ia mampu memberikan pandangan orang ramai terhadap muzik kompang ini bahawa boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti contohnya pusat sukan dan belia di setiap daerah, seperti contoh di Pontian, mereka sering mengadakan pertandingan kompang dan diwakili oleh setiap pelusuk-pelusuk kampung yang berada di dalam daerah Pontian. Seterusnya, nombor 3 adalah mengekalkan tradisi turun-temurun. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengekalkan tradisi yang telah diturun-temurunkan oleh nenek moyang kita. Oleh itu, tokoh-tokoh ini juga telah mengenalkan apa itu kompang terhadap generasi baru pada masa kini. Dan saya amat berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang telah mempertahankan tradisi ini, kerana tidak banyak lagi tradisi yang lain yang mampu dikekalkan. Seterusnya, yang keempat yang terakhir pula ialah mengenali teknik-teknik bermain kompang. Seperti yang anda tahu, bermain kompang ni amatlah seronok. Ia seperti bermain muzik-muzik yang baru.
seperti kita yang sentiasa seronok mencuba benda-benda yang baru. Jadi tokoh-tokoh yang ada sekarang mampu mengenali teknik-teknik bermain kompang kepada generasi muda, kerana bermain kompang ini perlulah dipelajari oleh guru-guru atau tokoh-tokoh yang sedia ada. Dan teknik-teknik bermain kompang juga, kalau generasi baru ini dapat mempelajari, ia akan mampu dipertahankan daripada ditelan zaman. Baiklah, terima kasih. Okey, so sekarang kita akan balik kepada beberapa berita yang dapat saya kongsikan bersama tentang kompang. Yang pertama adalah muzik medium penyatuan kaum. Di sini kita boleh dapat lihat pelbagai usaha kerajaan ataupun masyarakat kini untuk memartabatkan alat muzik tradisional. Ini kerana alat muzik tradisional ni mampu memupuk semangat perpaduan dan menjadi perantara penyatuan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis kaum dan antara negara unik kerana mempunyai 3 bangsa terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, seterusnya kita boleh lihat berita seterusnya ialah tentang jangan pandang alat muzik tradisi sebelah mata. Okey, kebanyakan daripada kita hari ini telah banyak melupakan alat muzik yang lama. Alat muzik ini sudah bermula sejak prasejarah, sejak lama lagi. Penciptaan alat muzik tradisi hari ini banyak diinspirasikan daripada kepercayaan animisme yang diamalkan masyarakat pada era itu. Manakala sebelum penciptaannya, bunyi dulu hanya sekadar hentakan kaki atau suara ataupun tekan kayu serta tepuk tangan. Jadi sekarang kita dapat lihat pelbagai jenis alat-alat muzik yang diinspirasikan untuk menjadikan sesuatu seni muzik yang sangat hebat. Okey, selain itu juga kita boleh lihat di sini sebuah tradisi ataupun aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia, iaitu kejut sahur menggunakan kompang. Okey, ini salah satu aktiviti yang digunakan oleh masyarakat Malaysia ketika masyarakat yang beragama Islam bangun sahur. Jadi selalunya mereka akan mengejut masyarakat yang berpuasa dengan menggunakan tepukan kompang dan paluan gendang. Jadi itu saja dapat saya kongsikan tentang impak-impak yang kita dapat ambil daripada alat seni tradisi kompang ini dan juga tokoh-tokoh yang telah kami bentangkan sebentar tadi. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga mak. Ini pun mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga mak? Aku cakap tak boleh lah. Kau bawa mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga mak. Korang ni nama je anak jantan, tapi tak guna. Di hari bahagia, hari raya.
tak jatuh beninangan. Ku ingin berulang manisnya bersama, menyambut hari bahagia. Jangan memisahkan hidup pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayahanda, ampunkan andana, tak dapat meraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, penuh kasihku yang berubah. Lama ku tunggu bertemu di pagi mulia, namun tidak kesampaian. Air mata jatuh berlinangan. Ku ingin berulang manisnya bersama, menyambut hari bahagia. Jangan memisahkan hidup pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayahanda, ampunkan andana, tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, penuh kasihku tak berubah. Ja, Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Mak, jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua. Sekarang tanggungjawab Tijah, cakap Mak. Tijah balik dulu bang. Maafkan abang. Mama. Nanti bila Mami besar, Mami jaga Mama. Macam mana Mama jadi nenek, okey?